Kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah. Okay, hai, Assalamualaikum, bersama saya Nur Aisyah dalam segmen kecantikan dan kesihatan. Sekarang ni kita berada di dalam rumah pulau, di dalam rumah Kedah, okey. Okey, di sini di Mini Malaysia kita terdapat beberapa promo untuk musim cuti sekolah, iaitu kita ada swimming pool. Untuk dewasa kita ada tiket yang berharga RM8 dan untuk kanak-kanak kita ada berharga RM5. Selain itu kita juga ada 13 buah rumah di dalam Malaysia dan juga ada aktiviti tradisional yang terdapat di setiap rumah. Di rumah Kedah ni sendiri kita ada aktiviti seperti kukuh barut kelapa, okey. Untuk aktiviti ataupun kepada family-family yang suka aktiviti lasak, kita ada ATV, kita ada kayak, kita juga ada wall climbing. Okay, selain itu kita juga boleh untuk para bapa-bapa yang suka memancing ataupun remaja-remaja yang suka memancing, kita juga ada aktiviti memancing. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Amar. Okey, Dr. Amar, hari ini kita nak cerita topik tentang okey, hai, Assalamualaikum. Maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Okey, di sini sekarang ni kita bersama dengan Dr. Amar dalam segmen kecantikan dan kesihatan di pekarangan rumah Kedah. Okey, Dr. Amar, boleh Dr. Amar perkenalkan diri dulu? Saya bertugas di Hospital Besar Melaka di dalam Jabatan Ortopedik, jabatan yang lebih kepada pembedahan lah. Okay. Dan saya aktif dalam persatuan NGO iMedic, Ikatan Pengamal Perubatan, Kesihatan dan Kesihatan Muslimin Malaysia. Dan di Melaka ni saya adalah sebagai wakil kepada iMedic pusat lah, yang berpusat di Bandar Baru Bangi. Okey. Okey, jadi iMedic tu memang dia punya pusat dia memang dekat Bandar Baru Bangi. iMedic pusat di Bandar Baru Bangi. Okey, jadi Dr. Amar sendiri bekerja dalam bidang kedokteran ortopedik ni dah berapa lama? Saya dah selama 3 tahun di Hospital Melaka. Sebelum tu di hospital lain lah. Sebelum ni di hospital mana tu? Sebelum tu di Hospital Tangkak dalam bahagian kecemasan. Sebelum tu pun di Hospital Melaka saya melakukan housemanship saya lah. Okey, jadi Dr. Amar sendiri memang berasal daripada mana? Daripada Melaka? Saya berasal daripada Kajang, Selangor. Oh, daripada Kajang. So Bekerja di Melaka. Okey. Sekarang ni topik kita untuk hari ni adalah kencing manis dan juga potong kaki. Jadi Dr. Amar boleh terangkan serba sedikit tentang kencing manis dulu? Okey. So kencing manis ini adalah penyakit di mana kandungan gula sangat tinggi dalam badan kita, dan kandungan gula dalam badan kita ni sebenarnya dikawal oleh sejenis hormon insulin. So apabila hormon insulin itu tidak dapat melakukan tugasnya, iaitu untuk mengurangkan gula dalam darah, maka gula dalam darah itu akan tinggi. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan gula dalam darah tinggi. Dan kebanyakannya adalah kerana masalah kencing manis, gula dalam darah, insulin dalam tubuh badan manusia tidak dapat mengeluarkan
tak dapat dikeluarkan, ataupun gula dalam darah tu sudah tidak sensitif dengan insulin. Ini kita namakan sebagai type 2 diabetes mellitus. Ada juga type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus ini adalah di mana kita punya badan tak ada insulin. So bila mana badan kita tidak ada insulin, maka gula dalam darah itu lama-lama dia akan jadi sangat-sangat tinggi dan boleh menyebabkan komplikasi yang sangat teruk. Jadi antara type 1 dengan type 2 tu mana yang lebih serius lagi? Type 1 dengan type 2, type 1 itu sejak daripada lahir. So dia kadang-kadang kita tidak tahu dia badan kita ni type 2, type 1 diabetes mellitus. Tiba-tiba je kita pengsan. Dan bila kita tengok dalam darah kita, darah pesakit yang mempunyai type 1 diabetes mellitus, biasanya dia datang dalam keadaan macam tu lah. Tiba-tiba je dia dah koma. So bila cek, gula dalam darah dia sangat-sangat tinggi. So kalau dalam type 2 diabetes mellitus, dia terjadi kepada orang-orang yang dia terjadi bukan daripada kecil. Maksudnya dia start daripada umur 30. Tapi sekarang ni pun pesakit kencing manis sejak daripada awal umur 20-an pun sudah ada. Disebabkan cara gaya hidup kita lah pada sekarang. Jadi kebanyakan zaman sekarang ni muda-muda lagi dah kena Ya. Okey, jadi kalau untuk kalau untuk faktor-faktor yang untuk menyebabkan kencing manis tu macam mana pula? Faktor kencing manis kebanyakannya adalah kita punya lifestyle. Maksudnya kita tidak jaga makan, tidak jaga aktiviti bersukan. So bila kita tak jaga makan, kita banyak makan makanan yang bergula tinggi, banyak makan fast food. Okey, so benda-benda tu akan menyebabkan tubuh badan kita lama-lama dia resistant dengan insulin kita. Dan juga aktiviti-aktiviti bersenam ni dia sangat bagus untuk jantung kita. So benda-benda macam ni bila kita dah berusia, bila kita banyak makan makanan fast food, ataupun bila sibuk dengan kerja, kurang membuat exercise, so kalori dalam badan naik. So benda-benda tu macam tu banyak menyumbang kepada penyakit kencing manis lah. Okey, jadi kalau Itu yang utama lah. Okey, kalau saya nak sentuh balik yang pasal ada yang daripada kecil kena kencing manis kan, tiba-tiba pingsan baru kita sedar. Jadi itu macam mana? Dia tak cukup darah ke ataupun darah dia yang berlebihan gula? So dia ada kaitan tak dengan tak cukup darah? So bila type 1 diabetes mellitus ni, selalunya dia akan menyebabkan badan kita ni dia tidak respon dengan gula yang terlalu tinggi dalam badan, akan menyebabkan tiba-tiba dia boleh menyebabkan dapat koma. So bila dapat koma, itu dah dalam keadaan yang sangat teruk lah. So apa tadi soalannya? Darah yang maksudnya orang yang pingsan tu dia ada kena-mengena tak dengan yang orang yang tak cukup darah? Jadi kencing manis tu benda yang berlainan lah. So kalau untuk yang kencing manis ni dia memang tak cukup berlebihan gula. Yes. Bukan yang tak cukup darah. Okey, saya faham. Okey, jadi cara untuk mengelakkan dapat kencing manis ni pula macam mana? Cara untuk mengelakkan dapat kencing manis, yang macam saya cakap tadi, jaga makan. Nombor satu, kita sekarang ni banyak fast food. Okey, ramai orang ambil suplemen-suplemen untuk kurus badan. Nombor dua, jaga kita punya aktiviti senaman kita. Okey, jadi untuk yang suplemen untuk menguruskan badan tu, jadi dia macam mana? Dia boleh ambil ataupun elakkan untuk mengambil ubat-ubat untuk kuruskan badan? Kuruskan badan ni, suplemen-suplemen tu merupakan shortcut sebenarnya. Dan dalam hidup kita tak ada shortcut sebenarnya. Bila kita ambil shortcut tu, dia adalah risiko-risiko dia. Satu time ubat-ubat suplemen yang dalam suplemen kurus badan tu banyak yang kita tidak tahu dia punya kandungan yang sebenar. So bila kandungan-kandungan macam ni diambil tanpa dimonitor, kadang-kadang dia boleh menyebabkan masalah kepada ginjal kita. So benda-benda ni sangat berisiko tinggi lah. So kalau nak kurus badan tu, kurus secara sihat lah. Okay. Jadi macam untuk kita mengawal cara kita punya makan tu, saya pernah lah ada sedikit info yang saya tak pasti betul-betul ke tak.
Caranya bila kita di hospital, bila kita ada masalah kencing manis, doktor akan mengambil sampel air kencing. So dalam sampel air kencing tu biasanya kita, kalau orang ada masalah kencing manis, salah satu komplikasinya dalam air kencing dia akan ada glukos. Nombor dua, dia akan ada protein. Benda-benda tu tak sepatutnya ada dalam sampel air kencing orang yang sihat lah. So bila ada benda macam protein, macam glukos dalam air kencing, maksudnya dia dah dapat komplikasi daripada kencing manis tu. Maksudnya buah pinggang dia tu dah start efek. Sebab tu kita selalu monitor air kencing tu. Betul. Jadi untuk kita diri sendiri yang berada di rumah untuk mengawal kita punya air kencing, jadi kita boleh melihat di situ melalui warna air kencing kita lah. Biasanya kadang-kadang kalau kita terdehidrasi, dia boleh menyebabkan air kencing kita pekat. Dia kadang-kadang tak ada kaitan juga dengan kencing manis. Terdehidrasi kadang-kadang air kencing kita pekat. Kalau kita cukup minum air semua, air kencing kita putih. So kalau untuk kencing manis, biasanya dia lagi banyak buang air kencing. Faktor-faktor Okey. macam mana? Jadi dalam So akan dia tak ada, kita tak boleh nak cakap kalau kencing pekat tu kencing manis bukan. Sebab biasanya orang kencing manis dia banyak buang air. Jadi macam mana untuk nak merawat penyakit kencing manis ini sendiri? Kencing manis ni merupakan satu penyakit yang memang ada ubat dia. Tu semua orang kena faham lah. Kencing manis ni memang ada ubat. Ubat yang telah dibuktikan secara saintifik. Okey. So kita ada bermacam-macam ubat di hospital, di klinik sana yang boleh mengawal kencing manis. Ubat dia ada, mula-mula kita ada bertahap lah. Bila kita telah didiagnos dengan kencing manis, biasanya doktor akan menyuruh kita untuk menjaga pemakanan kita. Kita akan dirujuk kepada pakar dietitian. So kita akan diajar macam mana cara untuk menjaga pemakanan. Selepas itu, sekiranya masih lagi kencing manis kita tidak terkawal, kita akan diberikan ubat makan. Okey. Tetapi sekiranya makin teruk lagi, tak terkawal lagi, seterusnya kita akan diberi injection insulin. Kadang-kadang ada orang datang, dia terus diberikan injection insulin. Disebabkan dia punya gula tu dah memang sangat-sangat tinggi. Jadi bagaimana pula dengan potong kaki? Apa faktor-faktor yang menyebabkan pesakit kencing manis ni di potong kaki dia? So potong kaki dengan kencing manis ni kaitannya sangat-sangat tinggilah. Okey. Potong kaki merupakan salah satu daripada komplikasi kencing manis. Komplikasi kencing manis sangat banyaklah. Okey. Untuk potong kaki ni, dia adalah disebabkan oleh salur darah kita sangat menjadi sempit. So salur darah ni sangat pentinglah kepada tubuh badan manusia. Kenapa? Salur darah inilah yang menyebabkan oksigen yang kita hirup ni dapat disalurkan ke seluruh anggota badan kita. Disalurkan ke otak, disalurkan ke buah pinggang, disalurkan ke seluruh anggota badan kita lah. Dia memerlukan oksigen. So apabila salur darah menjadi sempit, oksigen tu kadang-kadang dia tak dapat sampai dengan sempurna. Ataupun kadang-kadang salur darah tu dah blok. So oksigen tak dapat sampai langsung. So ini menyebabkan tisu-tisu di hujung yang sepatutnya menerima oksigen, dia tidak dapat menerima oksigen yang cukup. So bila dia tidak dapat terima oksigen yang cukup, tu akan menyebabkan dia jadi mati. So bila terjadi benda-benda macam tu, itulah tugas yang saya lakukan di Hospital Melaka dalam Jabatan Ortopedik. Bila anggota tubuh badan tu sudah mati, sudah hitam, so terpaksalah kita melakukan pembedahan untuk membuang anggota-anggota yang telah mati, yang telah dijangkiti kuman, yang menjadi beban ke dalam diri kita kemudian. Jadi untuk masalah darah tersumbat ni, dia ada dia punya proses-proses ke, ataupun dia bermula daripada mana kebiasaannya, macam bermula daripada kaki ke ataupun tempat-tempat lain? So masalah salur darah ni actually dia berlaku satu badan kita. Komplikasi daripada kencing manis dia boleh menyebabkan salur darah yang besar dalam tubuh badan kita tersumbat. Begitu juga dengan salur darah yang kecil dalam tubuh badan kita. Yang kita nampak kat bahagian luar ni lah salur darah yang besar. Biasanya penyakit
pesakit-pesakit kencing manis, 65% daripada pesakit-pesakit kencing manis ni akan end up mempunyai luka di kaki. Dan kebanyakan orang yang potong kaki, 85% adalah disebabkan oleh masalah kencing manis. Masalah-masalah lain tu adalah seperti masalah aksiden, kaki tu hancur semua, kita terpaksa potong. Tapi 85% adalah disebabkan oleh masalah kencing manis. So bila kencing manis ni tak terkawal, ni kita cerita dalam kencing manis yang tidak terkawal lah. Kalau kencing manis tu terkawal, tu yang saya sebutkan pada awal tadi, rawatan yang pertama adalah menjaga pemakanan. Menjaga kita punya aktiviti seharian kita, maksudnya exercise semua. Tetapi bila tidak terkawal, dia akan lama-lama tinggi. So gula dalam darah bila dia tinggi, lama-lama dia akan menyebabkan salur darah tu sempit. Gula dalam darah yang tinggi menyebabkan salur darah sempit. Selain daripada tu, masalah darah tinggi pun boleh menyebabkan salur darah tu lama-lama dia jadi sempit, dia jadi keras. So bila plak, dia akan menyebabkan plak-plak terjadi di salur darah. So bila salur darah tu, plak-plak tu terjadi, dia akan sempit. Kadang-kadang plak tu terus blok. Bila dia terus blok tu yang menyebabkan kaki hitam. Kalau dia tak blok, kencing manis ni satu lagi daripada komplikasinya adalah dia punya kaki tu dia hilang deri rasa. So bila dia hilang deri rasa, kaki itu mudah mendapat luka-luka. Seperti kalau kita satu tapak kaki kita sebenarnya deri rasa urat saraf lah. Urat saraf tu menyebabkan kaki kita alert dengan permukaan. Bila kita jalan tu, kita alert dengan permukaan yang kita ni sebab stabil, tak stabil ke, pakai kasut ketat ke tak ketat ke pun kita boleh rasa. Tapi kalau orang kencing manis, deri rasa dia dah kurang. Bila dia pakai kasut, pijak apa-apa, macam contoh dia pijak kayu kecil, orang biasa bila kita terpijak, dia akan rasa sakit. Bila dia rasa sakit, dia tengok kaki tu, so dia akan cuci. Tapi orang kencing manis, bila dia terpijak ke ataupun kaki dia ketat sangat kasut tu, ada luka tu dia tak rasa. So dia tidak sedar dia ada luka tu. Dia sedar-sedar je, tiba-tiba dah berlubang besar. Itu yang dia buat kita pada orang-orang yang penyakit kencing manis ni tidak perasan lah yang kaki dia luka atau apa. Betul. Jadi disebabkan itu, dia punya luka pun lambat pulih, dan itu dah menyebabkan dia lagi mengelak jadi besar. Bila start ada luka, so macam yang saya cakap tadi, saudara kita menyampaikan oksigen dan juga benda-benda lain-lain, antibody semua melalui salur darah. So bila kaki kita ada luka, benda-benda ni kurang sampai. So bila kurang sampai, tisu-tisu yang luka tu biasanya dia memerlukan banyak tisu-tisu lain untuk membantu pemulihan dia. So bila pemulihan tu tak terjadi, maka dia akan berlarutan lama. So bila lama tu yang kuman bila masuk, dia boleh efek sampai pada tulang. Sebab itu yang menyebabkan potong kaki. Last kali terpaksa potong kaki. Jadi untuk apa amalan kita, untuk kita sentiasa amalkan setiap hari untuk mengelakkan darah kita tak tersumbat? So macam yang saya cakap tadi, darah tersumbat ni merupakan salah satu daripada komplikasi lah kencing manis. So cara untuk merawat atau mengelakkannya adalah dengan kita menjaga kencing manis. Maksud menjaga kencing manis tu, bila kita telah didiagnose ada penyakit kencing manis, maka kena makan ubat lah. Kena makan ubat, kena kontrol. Ada orang dia tidak percaya dengan ubat, maka dia mencuba ubat-ubatan yang lain. Masalahnya ubat-ubatan yang lain ni kita tak tahu. Saya tak tahu, kita pun tak pernah ada orang check betul-betul apa ni. So dia main makan je. Kalau kita di hospital, di klinik, kita ada dos dia. Satu hari makan berapa biji. Tapi kalau orang yang tak percaya dengan ubatan hospital, dia cuba ubat-ubatan lain. Dia main makan je, dia tak pernah check, dan sekali datang kat kita dah teruk. Jadi kalau untuk pendapat doktor sendiri, doktor sendiri ada tak tahu antara cara perubatan tradisional ke atau tu saya tak boleh. So, doktor tak ada yang untuk perubatan setakat ini, semua bergantung masih pada obat daripada kita. Ubat-ubatan kita ni macam saya cakap tadi, telah dibuktikan, telah dikaji secara saintifik. So benda-benda yang tak dikaji secara saintifik ni kita tak boleh nak percayalah, bagi saya lah. Jadi pada para
join ataupun melihat kita punya segmen live hari ini. Dan hari ini kita berada di pekarangan Rumah Kedah bersama dengan Dr. Amar. Segmen kita pada hari ini adalah segmen yang bertajuk Kencing Manis. Kencing manis dan putus kaki, ya doktor? So kita telah terangkan antara faktor kencing manis tadi. Antaranya adalah cara makan kita, betul? Antara cara pemakanan kita yang tidak seimbang ataupun yang berlebihan, lebih kepada makan makanan wasted. Dan untuk kebanyakan masalah kencing manis ni adalah semua telah ada ubat untuk merawat. So kalau ada apa-apa, semua kita perlu datang ke hospital lah untuk mendengar ataupun meneliti sendiri untuk kesihatan dengan lebih lanjut lah. Jadi di sini kita di Mini Malaysia kita ada beberapa promotion. Antara promotion yang kita ada ialah swimming pool untuk harga dewasa RM8 dan harga untuk kanak-kanak RM5. Antara aktiviti yang kita ada selain daripada swimming pool, kita juga ada aktiviti tradisional seperti congkak, mewarna batik, gasing, guli dan sebagainya. Selain itu juga kita juga ada aktiviti lasak seperti kayak, ATV, memanah, wall climbing, dan kita juga ada aktiviti memancing. Antara package yang ada dekat Mini Malaysia ni, kita ada package nostalgia iaitu makan berhidang di rumah-rumah dalam Mini Malaysia ni. Kebiasaannya kita akan buat di rumah tradisional Selangor. Selain itu kita juga ada terima ataupun boleh membuat event. Kita juga ada buat event sambutan hari lahir ataupun event makan malam. Untuk mendapat ataupun mengetahui secara detail, bolehlah hubungi di talian 013 313 8686. Okey, saya ulang kembali untuk tahu lebih lanjut mengenai Mini Malaysia, boleh sila hubungi 013 313 8686. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Amar mengenai segmen kecantikan dan kesihatan. Hari ini topik kita adalah kencing manis dan juga potong kaki. Jadi selain selain untuk ambil ubat ataupun apa bezanya lah pengambilan ubat dan juga ambil insulin. Ambil ubat kencing manis tu mula-mula dia makan ubat makan. Tapi bila kencing manis tu tak terkawal, maka dia ada sampai satu tahap dia kena cucuk insulin lah. Kadang-kadang ada juga orang yang dia tak boleh makan ubat kencing manis sebab dia sudah mula ada masalah komplikasi kepada buah pinggang dia. So bila dia sudah ada masalah pada komplikasi buah pinggang, so dia pun terpaksa cucuk insulin. So, dia dah tak boleh nak makan ubat. Jadi ada tak cara lain untuk tidak potong kaki ataupun cara lain untuk kita atasi masalah kencing manis ni selain daripada potong kaki? So bila ada luka di kaki, so orang-orang yang ada kencing manis ni dia harus alert lah. Maksudnya sentiasa lebih berwaspada dengan kaki dia. Setiap kali selepas mandi, dia kena memeriksa kaki dia. Orang kencing manis ni memang macam tu. Dia bermula dengan kencing manis, dia bermula dengan kaki dia akan rasa kebas-kebas. So bila dia dah rasa kebas-kebas kaki tu, dia pijak apa-apa dia tak rasa. Macam saya cakap tadi, pakai kasut ketat. Kalau kita pakai kasut ketat, lama-lama dia akan melecet. So bila dia melecet tu, dia akan menyebabkan luka. So untuk orang kencing manis, setiap hari dia kena cek kaki dia setiap hari selepas mandi. Waktu nak potong kuku pun dia kena berhati-hati supaya tidak terlebih potong kuku. Bila terlebih potong kuku, kadang-kadang dia boleh menyebabkan luka di kaki dan akhirnya melarat lah. So basically dia kena cek kaki setiap hari lah, setiap masa. Untuk yang muda-muda mungkin dia tidak mempunyai masalah ni lagi. So menjadi tanggungjawab untuk yang muda-muda ni, dia periksa kaki mak ayah dia yang ada masalah kencing manis lah, datuk nenek dia ke. Jadi senang cerita, apakah setiap
orang perlulah meneliti dengan kita punya badan sendirilah, sama ada luka ke atau tak ada luka ke. So kebiasaannya untuk orang yang kencing manis ni, dia punya luka lambat pulih kalau kita tak rawat betul-betul. Okey, jadi kita ada soalan dari FB. Jadi kita punya soalan berbunyi begini: jika jarum insulin terkena pada pesakit yang tidak mempunyai kencing manis, adakah dia memberi kesan kepada pesakit itu sendiri ataupun orang yang terkena jarum itu sendiri? Jarum itu ada insulin. Kalau dia kena jarum saja, dia tak ada apa-apa lah. Tapi kalau jarum yang ada insulin tu dia terkena masa dia tercucuk dalam badan dia, maka dia akan memberikan efek insulin kepada tubuh badan. Dia akan menyebabkan gula dalam badan dia rendah. So bila dia rendah tu, nanti dia akan pengsan lah. Itu yang kita panggil hypoglycemia. Maksudnya darah rendah, gula rendah dalam darah. Kadang-kadang ada juga orang pesakit diabetes yang memang on insulin. Kadang-kadang bila dia kurang makan ke apa, lepas tu dia cucuk insulin tu seperti biasa, maka waktu tu pun kadang-kadang dia boleh mendapat hypo. So sebab tu biasanya orang yang kencing manis yang ada kena cucuk insulin ni, kita advise dia untuk ambil makanan sedikit dahulu sebelum nak cucuk ubat insulin. Sebab kalau dia tak makan apa-apa, tiba-tiba dia cucuk insulin, dia boleh menyebabkan gula dalam darah dia rendah dan boleh menyebabkan dia pengsan. Dan itu sangat-sangat berbahaya lah. Okay, jadi kalau untuk pesakit yang terlebih gula dalam darah, kita menggunakan suntikan insulin. Kalau untuk pesakit yang kurang darah tu, kita nak buat macam mana? Kurang darah kena tambah darah. Sorry, maaf saya. Kurang gula. Kurang gula biasanya kita tahap lah. Kalau dekat rumah biasanya terjadi kepada orang-orang yang kencing manis lah. Orang kencing manis yang cucuk insulin. So biasanya bila dia kurang gula, kebanyakan orang kencing manis sekarang ni dia ada cek gula sendiri. So dia boleh cek sendiri. Kalau dia kurang gula, biasanya dia akan ada simptom-simptom pening kepala, berdebar-debar, berpeluh-peluh. So bila tu terjadi, dia kena cepat-cepat makan. Okey, kalau di hospital biasanya kalau tiba dia pengsan, kita cek gula rendah, kita akan masukkan gula dalam darah dia untuk membantu baliklah. So kalau di hospital dia akan masuk gula direct terus dalam darah. Biasanya di hospital sebab dia dah pengsan tiba, dia dah tak boleh makan dah. So kita terpaksa masukkan gula tu teruslah dalam jarum melalui darah yang dipasang pada tangan tu. Okey, jadi kita ada lagi soalan di FB kita. Soalan dia, bolehkah saya minum teh hijau setiap hari untuk mengelakkan kandungan gula meningkat? Suplemen-suplemen yang macam ni, benda teh hijau tu saya kurang pasti dia punya kandungannya. Tapi kalau teh hijau tu mengandungi gula yang tinggi, maka dia tidak baguslah untuk kesihatan. Jadi teh hijau ni biasa dia macam pahit kan, orang kata macam kalau teh hijau kosong tu dia tak ada gula, jadi boleh ke kalau nak amalkan untuk teh hijau kosong itu saja? Dia untuk apa-apa yang kita ambil tu tak berlebihan lah. Itu je saya boleh komen. Okay, so jangan pergi ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama saya Nurajah dan juga Dr. Amal dalam segmen kecantikan dan juga kesihatan. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula.
sangkali, singgah ulu yang memberi pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit. Okay, hai, Assalamualaikum. Bersama saya kembali Nur Rasyah dan juga tetamu undangan kita hari ini iaitu Dr. Amar dalam segmen kecantikan dan juga kesihatan. Jadi untuk segmen kita hari ini bertajuk kencing manis dan juga potong kaki. Okey, sebelum itu saya nak terangkan sedikit tentang Mini Malaysia. Mini Malaysia kita terdapat 13 buah negeri ataupun 13 buah negeri rumah di dalam negeri Malaysia. Okey, di dalam tu juga kita ada aktiviti tradisional seperti mengarut, kita ada juga parut kelapa. Maafkan saya, kita juga selain itu kita juga ada aktiviti seperti congkak, carom, guli, gasing dan lain-lain lagi. Selain itu kita juga ada aktiviti riadah yang lain seperti kayak, memancing. Yang terbaru kita ada wall climbing, memanah dan lain-lain. Kita juga ada aktiviti swimming pool iaitu di mana family yang datang yang masuk ke Mini Malaysia, tiket tu dah include dengan harga swimming pool dia. Jadi kanak-kanak pun boleh mandi dan juga ibu bapa pun sendiri boleh mandi di dalam swimming pool tersebut. Okey, selain itu Mini Malaysia ni juga ada beberapa package seperti nostalgia makan berhidang. Jadi untuk nak package ataupun nak try sendiri nostalgia makan berhidang ni, kita tak boleh walk in, kita kena booking dulu. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut boleh hubungi di talian 013-313-8686. Saya ulang kembali, boleh hubungi di talian 013-313-8686. Untuk kita punya sosial media, boleh layari dekat Mini Malaysia ASEAN ataupun kita punya FB Mini Malaysia and ASEAN Culture Park. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Amar. Okey, kita kembali kepada kita punya topik kita hari ini iaitu kencing manis dan juga potong kaki. Jadi ada soalan daripada Facebook. Antara soalan ni adalah, doktor, saya ada dengar pokok misai kucing kalau kita rebus dan minum boleh rawat diabetes. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Ya. Itu susahnya juga sebab saya pun jarang suruh orang minum pokok rebus, pokok misai kucing. Untuk kasih jawapan tu saya pun tak tahu. Sebab kencing manis ni benda yang boleh dirawat, dan ubat-ubat yang kita kasih di hospital pun semuanya boleh didapati dengan harga yang sangat rendah, RM1 je. Kita daftar kat klinik tu. So untuk cuba dengan benda-benda yang saya pun tidak pasti, saya tak boleh nak kasih jawapan lah. Macam misai kucing tu semua. Apa yang saya boleh cakap, benda-benda tu mungkin boleh, mungkin juga tak boleh. Tapi kalau tak boleh tu siapa nak monitor lah. Jadi rawatan yang tradisional ataupun rawatan yang kita cari, sekarang senang, ada klinik percuma RM1. Kalau ada kencing manis, jaga. Dia benda yang boleh dirawat. Ramai orang dia cuba nak buat rawatan-rawatan lain yang tak terbukti dan tak ada monitor. So bila dia cuba benda-benda lain ni sampai dia tidak makan ubat-ubatan hospital, tu yang menjadi, bila dia dah sampai tu dia dah tahap yang sangat teruk, dia dah efek pada tempat-tempat lain. Jadi untuk lebih selamat lah orang kata, kita boleh terus pergi ke klinik. Untuk perubatan-perubatan luar, itu adalah atas tanggungjawab diri sendirilah. Jadi bila dia dah berterusan ke dah apa, akhirnya kita akan merujuk kepada hospital juga. Okey, jadi antara soalan yang lain, kita ada, saya wanita berumur 53 tahun. Saya disahkan mempunyai diabetes. Okey, bacaan gula 22, kalau saya berbekam atau ada pantang larang tak? Jadi kalau saya berbekam ada pantang larang tak? So kalau untuk buat proses bekam tu ada pantang larang tak untuk pesakit kencing manis sendiri? Saya pun untuk berbekam ni, apa yang saya tahu, dia akan mengeluarkan darah lah. Dia buat, mungkin dia cucuk sikit dengan jarum, lepas tu dia
pakai pakai pressure untuk keluarkan darah. So untuk kencing manis yang kita risau lah, kalau satu luka lah. Mungkin juga dia kecil sangat, tapi risiko lah yang kita risau bila orang kencing manis ni dia buat dekat tempat-tempat yang kadang-kadang bila dia tu tiba-tiba luka tu tak sembuh-sembuh pula. So dia menjadi satu luka. Jadi di sini saya Pantang larang dia tu saya tak boleh nak komen jugalah untuk yang berbekam ni. saya jadi antara salah satu pihak yang berkata tadi, saya cuba untuk memfahami dia. Jadi kalau ada bekam ni sendiri, biasanya dia mengeluarkan darah kotor. Jadi yang saya tahu dia punya cara-cara untuk bekam ni, dia akan tarik dulu, macam mana, buat macam serutan angin dulu supaya memisahkan antara darah bersih dengan darah kotor. Jadi selepas tu baru dia akan buat yang toreh-torehan untuk keluarkan darah tersebut. Jadi kalau bila kita buat macam tu, salah satu dia macam mana, dia ada efek tak kalau kita keluarkan darah kotor tu sendiri, ataupun elok ke tak elok untuk keluarkan darah kotor tu untuk penyakit yang orang berpenyakit kencing manis ni sendiri? Dalam kencing manis, macam saya cakap tadi, dia secara keseluruhan. So bila dia berbekam tu, dia mungkin mengeluarkan darah-darah di tempat-tempat yang tertentu. Tapi kita sebenarnya tak boleh nak cakap darah tu darah kotor sebenarnya. Sebab darah-darah yang kita kasih tu pun sebenarnya kalau kita orang yang menderma darah tu juga yang dikasih. Bukan darah kotor. Saya tak pastilah term darah kotor tu apa maksud yang sebenarnya. Macam kita nak derma darah, kita cucuk juga, keluar darah juga. So darah tu yang kita kasih pada orang. So bila dia cakap darah kotor tu pun saya tak boleh nak komen lah apa maksud darah kotor tu sebenarnya. Jadi dia ada efek tak untuk yang, maksudnya efek untuk orang yang kencing manis tu sendiri, maksudnya? Macam saya cakap tadi, luka lah yang kita risau. Orang kencing manis ni kalau gula dalam darah dia sangat-sangat tinggi, salah satu dari efek dia, luka tu lambat sembuh. Bila luka tu lambat sembuh, luka yang daripada yang kecil dia boleh melarat jadi besar. Sebab biasa bekam kan kita buat belakang badan, jadi benda tu kita tak boleh monitor, so dia akan jadi teruk. Dia ada ke bentuk buang badan pula? Tak ada. Ya? Dia ada macam kena buang badan sebab bekam kan biasa kat belakang. Dia kalau ada luka di badan lah, kalau ada luka di badan, bernanah ke apa, memang kena buang lah nanah tu semua. Tinggilah. Bukanlah buang badan, maksudnya buang lah bahagian Kecil nanti hilang lah kat belakang. kalau dah bernanah, dah busuk, benda-benda tu kita kena buang lah. Kalau dia lagi besar, kalau kecil-kecil je mungkin dia tak adalah tahap sampai kena buang. Sampai kena buat pembedahan. Dia tengok juga luka macam mana. Ya. Jadi soalan lain, sekiranya saya mempunyai kencing manis, bolehkah saya makan hidangan seperti ayam goreng, minuman manis dan dalam sekali atau 2 kali seminggu? Dalam sekali atau 2 kali seminggu tu boleh. Saya rasa tidak, melainkan dia ada kencing manis ni, dia setiap hari tu dia kena make sure gula dalam darah dia tidak terlalu tinggi. Tak adalah maksudnya dalam seminggu tu tiba-tiba satu hari ni orang panggil cheat day tapi tu untuk orang yang diet, bukan untuk orang yang kencing manis. Kalau orang yang kencing manis ni setiap hari dia mesti make sure gula dalam darah dia sentiasa terkawal. Jadi dia tak boleh macam aku dah seminggu tak makan benda-benda manis, sehari ni aku nak makan puas, jadi tak boleh lah. Dia kena setiap hari kawal. Boleh makan tapi kawal. Ya, sederhana. Okey. Jadi kalau untuk doktor sendiri, ada doktor boleh bagi antara tips-tips cara mengawal pemakanan untuk orang yang berpenyakit kencing manis ni? Bila ada kencing manis ni, dia kena makan makanan yang tips yang biasalah. Kalau orang Melayu ni dia suka minum teh tarik Teh tarik dia punya gula sangat tinggi. Itu pun kena kurangkan. Tak nak minum pun bagus. Nombor 2, kalau makanan-makanan itu makan makanan yang masin, sangat manis, itu kurangkan. Buah-buahan pun kena kontrol, bukan tak boleh makan langsung, boleh, tapi kena kawal. Macam terlalu banyak sangat makan tak bagus. Dia kena makan sebab buah-buahan tu banyak protein-protein lain, vitamin-vitamin lain, tapi tak boleh terlalu banyak lah. So semua benda dia kena cut jadi separuh, kurang dari separuh. Jadi walaupun kita ni kencing manis, penyakit
pesakit kencing manis ni sendiri nak makan buah-buahan tu pun kena kawal lah, walaupun kita tahu yang makanan tu adalah makanan yang sihat. Jadi diorang terpaksa mengawal cara pemakanan tu. Okay, jadi antara soalan lain kita ada, saya disahkan kencing manis. Jadi saya mula bersenam setiap hari tapi keadaan gula saya masih di paras yang sama. Kenapa doktor? Satu lagi, masyarakat kena tahu bahawa dia dapat kencing manis tu bukan disebabkan oleh kesalahan ataupun cara hidup dia dalam masa sebulan ataupun dalam masa setahun. Dia adalah disebabkan oleh cara hidup kita daripada sejak kita lahir, daripada sejak kita budak ataupun sejak kita bila dah mula besar, remaja 20-an, sejak daripada umur kita 20 tahun, jadi bila dapat kencing manis umur 40 tahun. Dalam masa 20 tahun tu, macam mana cara kita jaga badan kita. So bila kita dah ada kencing manis, tak bolehlah kita bersenam setiap hari tu selama sebulan 2 bulan kita nak tengok hasil dia. So dia kena buat tu semua di bawah pemantauan. Pemantauan tu maksudnya kalau di klinik dia akan cek kita punya gula setiap 3 bulan. 3 bulan dia akan cek. So dia kena, dan dia kena ambil masa. Kadang-kadang ada orang dia nak cepat sangat tu yang sampai dia makan suplemen lain. Dia tinggalkan terus ubat-ubat yang telah diyakini, telah cakap ni memang boleh, telah dites semua. So dia cuba ubat-ubatan lain sebab dia nak cepat. Kencing manis ni dia satu proses yang terjadi tu proses yang lama, tapi bila kita nak rawat, dan kita nak dia punya hasil tu dalam masa kurang setahun. Tak betul lah. Macam badan besar nak masalah berat badan, cara pemakanan dia tu dah sejak daripada azali macam tu. Dah terbiasa orang kata. Waktu tiba dia nak cepat sangat. Dia mulalah ambil benda lain. Ada yang orang ambil suplemen, jadi suplemen tu mengenyangkan dia, jadi dia tak makan terus. Tak bagus juga. Okey, jadi antara soalan lain kita ada, ayah saya ada sakit diabetes. Dah 2 minggu tak insulin sebab tak nak jumpa doktor. Bahaya tak untuk ayah saya? Bagaimana untuk orang yang ada penyakit diabetes tu sendiri tapi dah lama tak ambil insulin di bahaya? Soalan ni bahaya ke tak bahaya? Saya cakap tadi, bila gula dalam darah tu terlalu tinggi, last sekali dia boleh menyebabkan pengsan. Dan bila pengsan tu kadang-kadang dia efek pada otak. Bila otak dah sekali pengsan, dia boleh menyebabkan ni lah, kita punya otak tu dah tak jadi, dah rosak gitu, dah cedera. Jadi antara faktor orang tu pengsan sebab ada ke dia sebab dia terlalu bekerja keras ke apa? Dalam kencing manis ni dia lain, dia gula dalam darah tu terlalu tinggi. So dia bila terlalu tinggi, dia boleh menghasilkan kita kata dalam badan ketun. Ketun ni benda tak bagus untuk tubuh badan kita lah. Bila dia dah terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan toksik kepada semua lah. Jadi macam mana untuk yang pesakit diabetes sendiri ataupun pesakit kencing manis sendiri, dia tahu dia ada sakit tu, selepas tu dia jenis yang tak suka ubat lah. Kadang-kadang dia kata, okey, aku boleh kawal benda tu kat rumah, jadi mungkin aku tak buat banyak kerja kat rumah, aku just kawal makanan macam tu. Jadi bahaya tak untuk dia tak ambil insulin? Dia nak mengelakkan daripada insulin, jadi dia buat aktiviti yang dia rasa dia boleh sihatkan badan dia sendiri. So apa pendapat doktor tentang Satu, dia kena tahu tentang risiko kalau dia tak ambil ubat lah. Kalau dia tak nak juga ambil ubat, dia kena tahu risiko dalam darah dia akan jadi tinggi. Macam ni komplikasi-komplikasi lain selain daripada yang saya cakap tadi, boleh potong kaki. Komplikasi-komplikasi lain kalau salur darah tu sempit, salur darah di bahagian jantung, dia boleh dapat sakit jantung. Salur darah sempit di bahagian buah pinggang, dia boleh mendapat sakit buah pinggang. Kalau salur darah sempit ke bahagian otak, dia boleh mendapat stroke, angin ahmar. Salur darah sempit di bahagian mata, dia boleh jadi buta. Itu adalah komplikasi yang selain yang inilah kencing manis. Yang kalau dia tak nak makan ubat, so dia nak sendiri, boleh cuba sendiri, tapi dia kena tahu risiko tu lah. Kalau di klinik kita ada pemantauan, sebab itulah kita boleh suggestkan kena makan ubat ni. Kalau dia di rumah, dia tidak ada pemantauan, dia tidak ada siapa pantau, orang-orang yang kata doktor yang pantau.
Melainkan ada doktor private dia ada doktor sendiri yang memang dia pantau setiap hari dengan dia depan-depan. Okey. Macam contoh dia jadi bahan eksperimen doktor tu lah. Yang ubat-ubat kita ni kita dah buat dia dah dikaji secara saintifik, dah buat dah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu lebih bahaya sebab dia baru nak ni Betul. dengan doktor tu. Okay. Jadi antara Tak adalah, tak ada macam tu lah. bahaya. Tak adalah benda macam tu maksudnya doktor. Seorang doktor takkan. Mana tahu Ah. dia ada sangka bayar. Tak Okey. ada. Jadi antara soalan lain kita ada diabetes boleh sembuh. Diabetes untuk penyakit diabetes sendiri tu dia kalau kita ambil ataupun menggunakan ataupun ikut setiap apa yang dibuat oleh doktor sendiri, jadi dia boleh sembuh tak? Okay. Boleh, semua penyakit dia ada ubat dia. Tu kita kena pegang. Dan bila kita ada penyakit, kita kena tahu bahawa cara kehidupan kita yang sebelum-sebelum ni ada something wrong lah. Maksudnya daripada segi pemakanan, daripada segi aktiviti senaman-senaman kita. So bila kita ada kencing manis, ubat yang diberi adalah ubat untuk mengawal tak nak dia jadi lebih teruk. Tapi benda tu dah rosak dah sendiri dalam badan kita. Tapi ada juga kes-kes yang mungkin dia awal-awal dia ada kencing manis tu peringkat awal. So bila dia ada peringkat awal, so dia boleh lagi patah balik. Tapi kebanyakan orang bila dia dah kencing manis tu dah peringkat yang dah lewat lah. So apa yang boleh buat biasanya dia target nak kurangkan gula tu nak stabil. Nak cakap sampai tahap dia tak makan langsung ubat ataupun cucuk insulin tu ada jugalah kes, tapi tak banyak lah. Sebab badan dia sendiri yang dah dapat kencing manis, dah dapat penyakit tu. Jadi kalau selain tu kita soalan dia adalah berapa bacaan gula untuk orang yang normal? So gula ni bila kita check, kita ada check waktu puasa, fasting blood glucose. Ada kita check bila-bila je, macam sekarang ni tiba-tiba check kan, random blood glucose. Ada yang check bila kita kasih macam orang mengandung, dia akan kasih makan minum air gula, lepas tu dia check itu postprandial blood glucose. So kalau fasting blood glucose tu biasanya target dia di bawah 5.6. Kalau random blood glucose tu 11.1. Jadi saya fahamkan sendiri untuk orang yang mengandung, dia juga berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kencing manis ni. Berisiko tinggi, Jadi betul. macam mana untuk kawal untuk kita tak dapat ataupun untuk kita tidak kena kencing manis mesti sewaktu hamil? Sebab tu dia di klinik kesihatan kerajaan memang dia setiap wanita yang mengandung dia akan cek gula lah. Dia akan cek gula, dia tengok risiko-risiko lah. Kalau macam pertambahan berat badan yang banyak, lepas tu dia ada sejarah keluarga ataupun kandungan sebelum ni pun ada kencing manis, so dia akan cek. Jadi bila kita tahu, contohlah kita dah tahu, orang tu sendiri dah tahu yang dia hamil, dia macam mana? Kawalan makanan tu macam mana? Kita tak boleh Sama juga macam kencing manis biasa. Jadi Dia kena tak kawal. boleh Yes. makan terlalu banyak benda manis, Betul. tak boleh terlalu sikit. Betul. Okay. Jadi selain tu soalan dia macam mana nak tahu simptom-simptom diabetes yang mana tanpa kita sedari? Biasanya dia akan tiba-tiba dia akan kencing banyak, dia cepat haus. Kencing, cepat haus. Okey. Simptom-simptom yang tiba-tiba yang itulah simptom yang biasanya peringkat awal. Jadi kalau yang orang yang selalu kerap kencing, orang kata dia ada waktu-waktu dia, macam setengah orang dia kerap kencing pada waktu malam. Dia pada waktu malam. Oh, jadi antara Bila dia kerap terbangun. Dia kerap terbangun untuk kencing pada waktu malam. Orang biasa dia boleh tahan. Tapi dia sebab terlalu banyak sangat air kencing dia sampai kena bangun untuk pergi kencing. Jadi maksudnya Terlalu kerap lah. Walaupun orang tu tak minum air banyak pada hari tu, Betul. dia tetap kerap kencing malam. Jadi macam mana dengan orang yang ada masalah split, dia macam dia nak kencing pergi tandas pergi kencing, tapi dia tak
kencing pun. Macam mana pula? Masalah apa? Dia kerap ke tandas. Ah, Dia rasa macam nak kencing. ah, Tapi dia tak keluar air kencing tu. Maksudnya macam Okey. ada setengah orang sikit je. Ada yang macam nak kencing macam beria tapi tak ada kencing pun. wah tu kena check. Kena check. Ni lah. Mungkin bukan kencing manis. Mungkin Dia sakit ada lah. sakit air tadi. Ah. Masalah kencing ni ada, dia boleh jadi Yes, banyak faktor. Kencing manis ke atau ada masalah-masalah sakit yang lain. Okay, jadi soalan-soalan lain yang kita dapat, selain dari sumber gula yang tinggi dan berlebihan dari pemakanan dan tidak ada tak punca lain yang menjadi punca gula naik selain pemakanan? Okay, kebanyakan daripada pemakanan. Punca lain macam contohnya yang macam saya tadi, type 1 lah, type 1 diabetes mellitus. Dia adalah sebabkan tubuh badan dia tak ada insulin. Itu genetik. Tubuh badan dia tak ada insulin, so dia punya gula dalam darah tu tak terkawalah tinggi. Nombor 2, kadang-kadang ada orang yang ada jangkitan kuman. Bila ada jangkitan kuman pun boleh menyebabkan gula dalam badan dia tinggi. Okey. Dan kuman juga boleh menyebabkan gula dalam darah kita tinggi lah. Jadi soalan lain yang kita dapat, apakah kaedah dengan potong kaki boleh cegah daripada merebak diabetes dan yang pernah kita alami? Potong kaki tu kita potong biasanya sebab kaki tu dah mati. Potong okey. dah tak berfungsi lah, orang kata So, dah tak boleh rasa. Yes. Kaki tu bila dia dah mati, dia boleh menjadi sumber penyakit dalam badan kita. Dia boleh menjadikan kuman dekat kaki tu, dia boleh naik tinggi lagi, boleh masuk darah, pergi ke jantung, buah pinggang, pergi ke otak. So bila kena potong kaki tu, biasanya kaki tu dah memang tak berfungsi, dah menjadi sarang kuman. Sebab tu dia kena potong kaki. Jadi Untuk luka-luka yang kecil, biasanya kita just rawat dekat bahagian luka tu je lah. Bila kita cakap kena potong kaki tu, pasal kaki tu dah sangat teruk dengan jangkitan kuman dia. Kebanyakannya macam tu. So kaedah-kaedah lain selain daripada potong kaki, kalau selalu tak nak, cuci tu boleh ke? Tak potong kaki tapi dia tengok kes. So doktor tengok, ya ini luka kat kaki ni tidak berbahaya kepada tubuh badan. Dia punya jangkitan tu dapat dikontrol, dikawal, tak lebar. dan kaki dia tu tisu-tisu yang dah mati, yang dah busuk semua dah tak ada, so tinggal tisu-tisu yang sihat saja. Itu memang cuci sajalah. Tapi kalau kaki tu, seluruh kaki tu dah hitam, dah tu yang tu dah tak boleh buat cuci dah. Yang tu terpaksa buang lah. Jadi bila dah terlalu banyak kuman pun, dia punya penyelesaian terakhir juga tak kena buang juga. Jadi tak boleh nak elak daripada potong kaki tu sendirilah. Kita potong kaki untuk selamatkan nyawa lah. Ramai orang dia kurang faham bahawa kita potong kaki ni bukan sebab nak cacatkan dia. Kita potong kaki sebab nak selamatkan nyawa dia. Jadi kalau andai kata orang tu tak potong kaki, dia akan merebak, dan jadi maksud doktor yang untuk selamatkan nyawa tu macam mana pula? Boleh terangkan sedikit ke? Sebab biasanya kalau dia kena jangkitan kuman di kaki, luka tu dah menjadi sarang kepada kuman-kuman bakteria. So bila jadi sarang pada kuman-kuman bakteria, pada asalnya kuman-kuman tu dekat kawasan kaki sahaja. Tapi kalau kita tidak buat sesuatu dengan cepat, buat pembedahan, kuman-kuman tu boleh merebak masuk ke darah. Bila dia masuk ke darah, dia boleh pergi ke tempat satu badan lah. Dia boleh menyebabkan jantung lemah, dia boleh menyebabkan buah pinggang rosak, dia boleh menyebabkan otak pun efek pada otak. So kalau dah terlalu teruk sangat, tu yang menyebabkan jantung tu pun tiba-tiba sangat lemah lah. Dia tak nampak dari Lepas sekali luar boleh menyebabkan yang mati. Jadi antara lain kita ada, tadi doktor kata boleh cek diabetes menggunakan mesin bacaan darah. Jika mesin murah, adakah mempengaruhi bacaan gula yang salah? Yang tu pun saya tak boleh nak
Kebanyakan mesin yang ada semua ada cop sirim lah. So bila ada cop sirim ni kebanyakannya sama je. Sama je. Jadi Ah. untuk pembelian mesin sendiri pun kita kena check. Mesin yang telah dijual di farmasi semuanya sama je. Tak Jadi ada kalau masalah. orang macam ada yang nak guna alternatif lain dan macam nak cari benda yang murah ke apa, kalau ada yang mana tahu Cari yang ada cop lah. tiruan cop Ah, ada tak? cari yang cop itu tak pasti. Jadi Eh? untuk lebih selamat, Untuk lebih kita selamat. cari mesin yang ada cop cop apa tu doktor? Cop sirim. Cop sirim yang dah diluluskan dah. Ah. Kita lebih selamat. Okay, selain tu doktor, kita nak boleh terangkan sedikit macam mana tips-tips ataupun cara pemakanan orang yang sudah dipotong kakinya. Maksudnya orang yang kena kencing manis dah potong kaki dia, apa yang kena diorang ada kawalan makan ke macam mana? Okay. Untuk orang yang buat apa-apa pembedahan, biasanya untuk nak kasih luka tu cepat sembuh, pengawalan gula tu sangat penting. Maksudnya kalau dah ada ubat kencing manis tu, dia kena makan ubat kencing manis tu. Kalau ada ubat kena cucuk, dia kena cucuk ubat tu. Ikutlah. Tu nombor satu. Nombor dua, pemakanan dia kena jaga dengan baik lah. Tak nak makan makanan yang manis. Nombor tiga, dia kena kadang-kadang dia kena seimbang lah. Tak nak dia tak makan langsung buah atau tak nak makan langsung protein. Dia kena seimbang semua tu. Kena ikut piramid makanan tu Yes. dengan cara yang betul. Okey, jadi ada lagi soalan daripada Facebook kita ke? Okey, soalan dia, selain makan ubat yang disarankan oleh doktor, efektif ke orang yang ada diabetes konsum produk kesihatan yang di pasaran? Produk kesihatan yang di pasaran tu, banyak produk dia cakap bagus untuk kencing manis, bagus untuk kencing manis. So kalau dia dijual di farmasi telah mendapat CHOP ni, itu saya tak boleh nak kata apalah. Tapi pada masa yang sama jangan lupa makan ubat-ubatan yang doktor suruh dia kasih lah. Macam contoh doktor dia dah memang kasih ubat, so ubat tu jangan tinggalkan. Yang lain, kesan-kesan yang lain biasanya tu kita tak pasti dia punya kandungan dia. Cuma kadang-kadang suplemen-suplemen kesihatan ni yang kita risau dia boleh kasih efek pada buah pinggang. So dia boleh rosak pada buah pinggang. So kalau tak pasti tu jangan makan lah. Jangan cuba kalau benda yang tak pasti. Jadi kalau untuk produk yang tak kisah produk-produk lain yang dah dikatakan dilulus oleh KKM sendiri ke, jadi ke apa komen doktor? Dia lebih kepada ubat-ubat tu lebih kepada macam suplemen tu, macam vitamin. Yang tu tak ada masalah. Kalau vitamin tu tak ada masalah. Kalau ikut dos yang dia dah tulis lah pada tu. Tapi macam saya cakap, kalau dia ada kencing manis, dia kena ubat yang doktor suruh dia makan tu, dia jangan tinggal. Jadi kalau andai kata dia nak macam makan makanan ubat tambahan, lebih baik pergi ke doktor, jumpa doktor, jadi doktor boleh bagi tahu dos apa yang sepatutnya. Sekali ubat-ubatan tu dia ada nombor dia. Selamat dia boleh check. Okey. Jadi doktor boleh kongsi dengan kita apa pesanan doktor kepada pesakit-pesakit kencing manis dan juga untuk mengelakkan potong kaki di luar sana. Okey. Untuk pesakit-pesakit kencing manis yang sudah didiagnos, satu, makan ubat. Okey, nombor dua, periksa kaki tu setiap hari. Okey. Kalau anak tu periksa kaki mak ayah, tanya kaki macam mana, okey ke tak, check ada luka ke tak. Kalau ada luka, kena rawat. Cuci setiap hari, make sure luka tu tak melarat. Kalau dia melarat, terus bawa pergi jumpa doktor untuk periksa. Tak nak last kali dia dah melarat sampai dia dah sangat teruk baru nak jumpa doktor. Tak banyak yang kita boleh prevent lah daripada kena buat pembedahan. Kalau mula-mula pembedahannya mula-mula mungkin sedikit, tapi lama-lama dia boleh naik. Dan terpaksa lah potong kaki. Okey, jadi itu saja pesanan daripada doktor kita. Okey, jangan lupa sentiasa cek kita punya tubuh badan, ataupun kalau ada luka di bahagian kaki, tangan ataupun badan, sentiasalah bersihkan ataupun jumpa doktor dan lebih selamat pergi ke doktor dan terima daripada nasihat doktor sendiri. Okey, sekarang ni kita ada quiz daripada doktor sendiri. Untuk
yang doktor boleh Okey. bagi tahu. Apa yang dimaksudkan dengan diabetes mellitus ataupun kencing manis? Jadi apa maksud kencing manis Ya. doktor? Okey, itu adalah soalan kuis kita. Apa Maksud kencing manis, penyakit kencing manis. Okey, siapa yang tahu boleh cepat-cepat komen. So, jawapan yang betul, tepat dan cepat kita akan dapat hadiah daripada Mini Malaysia sendiri. Okey, jadi sekarang ni kita dah di hujung kita punya rancangan. Dan jangan lupa bersama dengan saya lagi daripada segmen untuk hari esok, iaitu kita ada segmen dapur pada pukul 9 pagi dan juga segmen budaya dan tradisi pada pukul 3 petang. Jadi jangan lupa untuk bersama kami pada segmen esok. Okey, jadi pada penonton yang di draw sana yang nak try datang ke Mini Malaysia ni, bolehlah try kita punya terkini punya promotion. Sekarang ni kita ada promotion cuti sekolah. Kita ada swimming pool untuk dewasa RM8 dan untuk kanak-kanak RM5. Selain itu kita juga ada aktiviti tradisional yang ada di setiap rumah. Dan kita juga ada aktiviti sukan lasak seperti kayak, kita ada memanah, kita ada wall climbing dan kita juga ada aktiviti memancing. Dan paling hot sekarang ni kita ada aktiviti ATV. Jadi untuk satu round tu kita ada 900 meter. Untuk 2 round berharga RM30 dan untuk 4 round dia berharga RM50. Selain itu kita juga ada package nostalgia iaitu makan berhidang. Dan untuk event-event lain seperti macam nak buat sambut birthday ke, nak buat makan malam ke, bolehlah hubungi ataupun kontak kita punya Mini Malaysia dan di talian 013-313-8686. Saya ulang, 013-313-8686. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Aisyah, dan juga hari ini tetamu kita iaitu Dr. Ahmad. Terima kasih. Jumpa lagi pada hari esok. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa.